Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kisah Nabi Sulaiman, dan ini adalah babak yang terakhir. Saya doa pada Allah supaya yang hadir hari ini adalah mereka yang paling dirindui oleh Nabi Sulaiman di syurga nanti. Maknanya Nabi Sulaiman ni, dia nak cari siapa yang benar-benar beriman kepada dia. Saya sebut benda ni kerana Yahudi, walaupun dia kata dia beriman kepada Nabi Sulaiman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Kerana kalau anda baca Torah bukan Taurat ya, Torah ataupun Hebrew Bible, Old Testament, anda akan mendapati banyak cerita batil mengenai Nabi Sulaiman. Paling mudah, dia adalah raja, dia bukan Nabi dalam Old Testament. Jadi siapa yang paling beriman sebenarnya? Kerana orang Islam pun, segelintir orang Islam pun, mereka bila baca cerita dalam Quran, mereka campur aduk sumber sampai tak boleh beza mana yang benar-benar pasal Nabi Sulaiman, mana yang riwayat-riwayat yang batil. So segelintir orang Islam pun kadang-kadang mereka percaya Nabi Sulaiman nak tengok betis Balkis. Kejap lagi ada cerita ni. Cerita tu batil. Apa kejadahnya Nabi Sulaiman nak tengok betis Balkis? Sebab katanya, ini yang kita kena tolong bagi tahu kepada kawan-kawan kita. Nabi ni dia maksum, dia tak buat kerja-kerja yang kita buat. Skodeng dan seumpama dengannya. Sebab katanya jin bagi tahu Nabi Sulaiman yang Balkis ni dia keturunan jin. Bukti dia betis dia macam keldai, berbulu. Astaghfirullah. Dan anda jangan salahkan dia orang, sebab memang dalam Quran Allah sebut dia angkat dia punya penutup betis. Jadi kadang-kadang kita pun bila baca kitab tafsir memang ada cerita tu. Jadi jangan salahkan kawan-kawan kita kena bantu bagi pencerahan yang sebenar, kerana tafsir bukan Quran. Tafsir Quran. Tafsir kadang-kadang ulama bawa riwayat-riwayat, tapi mereka tidak membenarkan. Mereka just kata benda ni ada dalam Old Testament. Tapi masalah kita yang baca kitab tafsir, tak ada guru, tak ada bimbingan, tak baca mukadimah, tak faham metodologi. Ulama yang bernama Al-Imam At-Tabari tulis tafsir ni kerana apa? Dia kumpulkan semua riwayat. Maka kamu filter sendirilah. Kamu tapis sendiri. Macam kuku, kowe semua kan penapis saya kan. Baik. Itu yang pertama. Mudah-mudahan yang datang ini adalah mereka yang paling dirindui oleh Nabi Sulaiman di syurga nanti. Kerana inilah mereka yang benar-benar beriman kepada saya yang sebenar. Karena kisah sebenar tentang saya sudah tidak ada, kecuali dalam Quran. Dan yang kedua, mukadimah. Seringkali kita baca kisah Quran ni, Ramadan tak lama lagi, lebih kurang 90 hari je lagi, anda baca surah An-Naml, surah yang ke-27. Kebetulan ya, 27 pahala berjamaah. So kisah berjamaah dalam surah ni. Apa yang saya nak sebutkan adalah, seringkali bila kita baca surah tertentu dan dalam surah tu ada banyak cerita, kita dah tahu dah dia punya kesudahan. Balkis masuk Islam. Balkis mula-mula terpukau, dia punya arash tiba-tiba ada di Palestin. Kemudian dia masuk pula ke dalam istana Nabi Sulaiman. Lantai dia bukan kapet merah, tapi lantainya air macam mana tu. Lalu akhirnya dia takjub, dia kagum, lalu dia masuk Islam. The end. Bila kita baca Quran, walaupun kita mengulang ayat-ayat yang kita pernah baca tahun lepas, sebab kita mungkin baca Quran sekali setahunnya Ramadan, boleh jadi, jangan sekali-kali beranggapan kita dah tahu kesudahan dia. Kalau anda kata begitu, kalau saya kata begitu, saya zalim. Sebab boleh jadi kita kata begitu sebab kita hanya percaya pada terjemahan 100% ayat Quran tu telah berjaya diterangkan hanya oleh terjemahan. Contoh paling
paling besar. Ini paling besar. Kita tahu Nabi Sulaiman buat meeting dengan jin dan manusia. Siapa yang boleh datangkan Arash Balqis dengan segera. Kita tahu cerita ni. Dan kalau kita baca pun, memang terjemahan tersebut, Ifrit daripada jin berkata, saya boleh datangkan kepada tuanku sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk. Kadang-kadang kita dah tahu dah, nanti pula ada seorang manusia angkat tangan cadang kepada Nabi Sulaiman, tuanku, saya boleh bawa faster than him. Saya boleh bawa lebih laju daripada beliau, sekelip mata sahaja. Tetapi bila kita baca cepat sangat, kerana kita menganggap kita sudah tahu cerita ni kesimpulannya apa, lalu sebenarnya kita tidak mendapat ibrah. Ibrah ni Allah Ta'ala kata tak semua orang dapat. Ibrah ni pengajaran, dia hanya dapat oleh orang-orang yang mengaktifkan lub. Dalam bahasa Arab dipanggil lub, akal yang waras, yang jernih. Sebab tu bila baca satu babak, baca satu ayat, stop sekejap, renung seketika. Karena Allah turunkan ayat-ayat ini bukan hanya untuk memaparkan cerita sejarah. It is about yourself. Dia ada kaitan dengan kamu. Contoh, masih ingat tak Ifrit berkata, saya boleh datangkan kepada tuanku Arash Malikatus Sabak sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk tuanku. Okey, jangan baca ayat seterusnya. Berhenti sekejap, pause button, fikir sekejap apa pengajaran. Pengajaran pertama adalah, rupanya Nabi Sulaiman dalam meeting dia kena duduk. Sebab Ifrit kata sebelum baginda bangun, Arash dah sampai. Maknanya apa? Dia mengendalikan mesyuarat dalam keadaan duduk. Kenapa? Tak boleh ke berdiri sepanjang 3 jam mesyuarat? Letih nanti. Tuan-tuan, boleh tak jangan duduk? Diri sampai pukul 2. Yang hanya berdiri tidak pernah duduk, qayyum. Ayat kursi. La ta'khuduhu sinah wala naum. Dia tidak pernah sesaat mengantuk dan letih. Literally, qayyum, berdiri untuk mentadbir. Manusia yang bernama Nabi Sulaiman, dia manusia. Takkanlah nak berdiri sepanjang mesyuarat, tiada keperluan. Kalau sejam ceramah tak apalah, kejap lagi aku akan duduk juga. Letih, duduk maknanya letih, penat. Dia dah sibuk mentadbir seluruh dunia, takkan mesyuarat nak berdiri. Jadi ini menunjukkan dia makhluk yang berdiri tidak pernah duduk, maknanya tidak pernah berehat walau sesaat, apatah lagi tertidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bukan qaim. Qaim maknanya berdiri and then duduk. Tapi qayyum kekal berdiri. Tapi jangan bayang Allah berdiri macam makhluk. Ma'adallah. Laisa kamitslihi syai'. Okey, ayat tu bila berhenti sekejap, ya Allah, kita belajar mengenai Allah dalam ayat kursi. Qayyum, berdiri tidak pernah berehat dalam pentadbiran. Dalam Torah, dalam Old Testament, Hebrew Bible, Allah cipta langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7, hari Sabtu dia berehat. Hari ke-7 Allah berehat, kurang ajar. Allah tak perlu rehat. Dalam surah As-Sajdah, lepas Allah selesaikan langit dan bumi, thumma stawa 'alal 'arash, dia terus govern. Dia tak perlukan rehat. Yang perlukan rehat adalah saya dalam kuliah Zuhur seperti ini sangat memerlukan rehat. 15 minit pun tak apa. Khutbah Jumaat waktu terbaik untuk rehat, kan? Okey, jangan pergi cepat sangat pada ayat seterusnya. Fikirkan sekejap. Bila Ifrit kata, saya boleh datangkan kepada tuanku sebelum tuanku berdiri. Okay, cuba cari pengajaran seterusnya. Kadang-kadang kita kena ulang balik ayat tu, baru kita dapat satu bintang baru. Bintang yang kedua. Macam anda tengok ke langit kan. Kadang-kadang anda renung seminit 2 minit, anda nampak bintang tu je. Serius, katakan bintang serius. Bukan serius, serius. Tapi kalau anda renung lama sikit, sejam 2 jam, anda akan nampak ada bintang lain. Cahaya baru sampai ke mata kasar anda. Lepas tu kena renung lama sikit, ada bintang lain pula akan muncul daripada ayat yang sama. Farji'il basar karratain. Ulang 2 kali tengok ke langit. So tengok 2 kali ayat tu. Dan antara yang ditemui adalah
Nabi Sulaiman bila dia nak meeting, dia akan bagi tahu dia akan bangun pukul apa. Maksudnya apa? Dia akan jelaskan meeting saya mengambil masa berapa lama. Betul, Ifrit berani. Saya dengan ini berkata, saya boleh datangkan kepada tuanku Arash Balqis sebelum tuanku bangun. Maknanya Ifrit tahu meeting akan selesai bila. Nabi Sulaiman punctual. Maknanya, dulu tak ada jam lah. Tapi boleh jadi jam pasir. Pernah nampak? Dan tak tahulah kaedah apa untuk Nabi Sulaiman kata, meeting kita akan selesai. Kalau di Granada Alhambra, dia ada singa patung 12 ekor tu. Itu adalah perjalanan masa. 1 jam, satu air keluar daripada satu patung, okey, shift orang tertentu. And then bila air tu dah beralih ke singa seterusnya, yang tu rehat, orang lain ambil alih. Ini di Granada, sistem 12 singa di Alhambra tu. So dulu pun dia ada sistem di mana mesyuarat ini akan berlaku dalam tempoh sekian-sekian. Once saya bangun, maknanya tasbih kafarah. Pemimpin yang bagus, dia menegaskan meeting kita mengambil masa 1 jam. So, kalau 1 jam daripada sekarang, meeting akan selesai, saya akan datangkan Arash Balqis sebelum tuanku selesai mesyuarat dalam tempoh 1 jam. Very punctual person, Nabi Sulaiman. So, nampak kan? Ulang balik ayat tu. Anda akan dapat dari sinar yang lain. Subhanallah. Jadi ini mukadimah. Dan sekarang kita berada pada babak terakhir, iaitulah detik pengislaman Malikatus Saba. Tuan-tuan, satu perkara. Apa makna menjadi Muslim? Islam maknanya apa? Malikatus Saba bersama dengan menteri-menterinya sekarang dalam perjalanan menuju ke Palestin. Dan memang objektif Nabi Sulaiman dalam suratnya, kalau anda masih ingat, beliau mahu wa'tuni muslimin, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Korang di Sabah, tolong jangan sombong dan meninggi diri. Datang kepada saya sebagai muslimin. Seringkali kita menganggap Islam adalah, alhamdulillah, semua kita dah syahadah, kita semua salat fardu tidak tinggal, zakat fitrah kita tunaikan, haji tengoklah macam mana. Tetapi muslimin, dia bukan nama, sekadar nama seperti Yahudi, Nasara. Muslimin, dia adalah sifat ketundukan dan kedamaian. Muslimin yang sebenar adalah mereka yang tunduk, menyerah diri, obedience. Dan pada masa yang sama, dia rasa damai, salam, rasa tenang, sejahtera. So anda boleh nampak ya, ketundukan adalah unsur zahir. Solat fardu zuhur 4 rakaat tidak ditinggalkan sebentar lagi insya-Allah. Itu ketundukan. Tetapi unsur yang kedua, unsur batin, unsur di dalam, iaitulah khusyuk, rasa damai, rasa tenang, sangat bermotivasi lepas solat. Berapa ramai yang tidak seimbang keislamannya. Dia semayang fardu, dia tunduk, alhamdulillah. Tetapi illa man atallaha biqalbin salim, hatinya tidak tenang. Solat bagus, tetapi selepas solat dia terus dengan kata-kata yang celupa kepada rakan-rakan sekerja. Dia terus stres dan barat dengan keluarga. Ini kerana dia hanya obedience tetapi tidak sejahtera di dalam software, hardware saja. Jadi kita tak nak jadi orang Islam seperti ini, yang hanya mementingkan zahir, semayang, nak semayang, tetapi apa yang dia baca tidak diperjelas. Sedangkan apa yang dibaca itu akan membina keislaman yang kedua, iaitulah kedamaian jiwa. Malik Yaumiddin, kalau dihayati, seseorang tak akan balas dendam kerana dia menyerahkan kepada Allah pembalasan. Tetapi ada orang juga yang mementingkan kedamaian, kesucian hati, tenang-tenang. Dah sampai ke satu tahap, dia kata, saya sudah sampai ke mahkamah yang tinggi, tak perlu solat lagi ya. Sebab saya rasa begitu tenang sekarang ini. Ini pun masalah juga, sufi yang sesat. So Islam ni dia dua perkara, zahir batin. Sebab itu nama agama ini indah. Okey, apa yang akan berlaku? Anda akan nampak definisi Islam, madza ya'ni intima' lil Islam.
dalam cerita Malikatus Saba. Perjalanan menuju ke Palestin adalah perjalanan yang sudah ada yang pertama tapi belum yang kedua. Yang pertama apa dia? Obedience. Kita tiada pilihan nampaknya, wahai menteri-menteri, kita perlu mengadap Nabi Sulaiman kerana terbukti dia menolak hadiah kita. Tak pernah dalam track record list-list kita ada orang tolak hadiah lumayan daripada kita. Ferrari mereka boleh tolak. Jadi ini membuktikan tak ada faedah kita lawan dia. Kita kena taat dan tunduk dan menyerah diri kepada mereka. Jom kita ke Palestin. So perjalanan itu adalah untuk menyerahkan kerajaan. Kita tiada pilihan. Kerana ini bukan raja, ini nabi. Dia tolak hadiah kita. Dan satu perkara yang menarik, mengapa Nabi Sulaiman alang-alang mengambil Arash Malikatus Saba di Yaman, dan nanti Arash sampai dulu ke Malikatus Saba sampai dulu? For sure lah Arash sampai dulu tak dapat faedah kalau Malikatus Saba sampai Arash tak sampai lagi. Jadi Arash tu sampai dulu. Maknanya masa dia orang bermusafir atas padang pasir daripada Yaman ke Palestin, Arash tu lalu ke atas tu, mereka tak nampak lah maksudnya. Anda pernah fikir sekejap tak kenapa tak Arash tu transit ambil Balkis? Oi, turun ni. Penat ni padang pasir kering kontang ni. Why not Nabi Sulaiman arahkan jin untuk jatuhkan Arash dan angkut tetamu-tetamu ini sekelip mata sampai ke Palestin, dan tak perlu lalulah perjalanan padang pasir yang begitu panjang daripada selatan menuju ke utara, hampir 600-700 km, 2 bulan perjalanan menaiki unta. Nabi Sulaiman nak ajar, kalau kau perhati elok-elok apa yang berlaku di sekeliling kau malam dan siang, musafir ni, kau akan belajar sesuatu tentang Tuhan yang Esa. So perjalanan itu sahaja. Sebab sekarang ni Malikatus Saba and the gang, mereka sudah tidak datang dengan harta benda lumayan hadiah, sebab terbukti Nabi Sulaiman tidak menerima ini semua. Dia mahu melihat ketundukan. Jadi sepanjang perjalanan yang mungkin mengambil masa ya berminggu-minggu, Sulaiman alaihi salam nak didik depa ni fikir tentang Tuhan sepanjang perjalanan, dengan harapan dapat lahirkan ketenangan dan kedamaian. Sebab mereka ni jenis tak berfikir sepanjang sibuk mengumpul harta di Sabak. Sibuk bekerja. Yang Malikatus Sabak ni hanya duk sibuk berbangga dengan apa yang dia ada, tapi tak pernah bertafakkur. Nah, sekarang perjalanan menuju ke Palestin mengambil masa berminggu-minggu, bahkan berbulan, dan kamu tidak ada sebarang komitmen sebab kamu dah tinggalkan kerajaan kamu. Why not think? Fikir sekejap. Malam hari ketika mereka berjalan, di malam hari ada bintang. Kenapa tidak berfikir? Kelihatan ada pohon, ada tempat. Berfikir tentang kejadian alam akan melahirkan Islam yang kedua. Kedamaian dalam diri. Ketenangan. So ini objektif Nabi Sulaiman alaihi salam. Baiklah, tetapi yang pasti perjalanan ini belum menyebabkan Malikatus Saba asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia belum muslimah. Dan kerajaannya pun belum muslimah. Lalu sekarang kita lihat apa yang berlaku. Pada minggu lepas saya mengakhiri sesi lepas dengan ayat 40. Di mana ayat 40 ini Nabi Sulaiman berkata, selepas Arash Malikatus Saba telah muncul di hadapannya, sebaik sahaja dia berdoa, lalu Nabi berkata, Allah sedang menguji aku. Okey tuan-tuan, anda diberi 3 pilihan, anda pilih nak yang mana? Pertama, anda boleh dengar semut berkata-kata, maknanya tasbih binatang anda boleh dengar. Yang kedua, anda boleh berbicara dengan burung, dan burung itu boleh tunduk kepada segala perintah anda. Yang ketiga, anda minta apa pun dia akan datang sekelip mata.
Anda nak yang mana daripada tiga ni? Yang ketiga lah kan? Saya nak Jacob, saya nak Aryani, saya nak tudung Siti Khadijah, saya nak Ferrari. Sudah pasti anda nak yang ketiga. Yang ketiga ni lah ahli syurga. Yang ketiga ni lah ahli syurga. Walahum ma yadda'un bermakna demo tak payah royak. Terlintas saja Allah buat mari. Sebab ini berlaku. Nabi Sulaiman selesai je, saya akan datang ke sebelum kau berkedip mata wahai Ifrit. Pap muncul. Di sini bila anda suka nombor 3 dan kalau boleh anda nak gunakan kelebihan nombor 3 ni untuk pelbagai kepentingan. Apatah lagi perempuan nak datang. Ada perempuan cantik daripada Yaman tuan Dwi. Sudah pasti yang tak beriman bila diberikan kelebihan, minta apa pun Tuhan akan tunaikan. Dia boleh jadi salah guna kelebihan ini. Tuhan datangkan arash dia. Why not Tuhan datangkan dia? Duduk sebelah saya. Terus jadi isteri. Sebab itu Nabi Sulaiman kata, ini ujian besar kepada saya. Liyabluwani. Ya Allah. Tak ada orang dapat kelebihan ni, ya Allah. Tak ada orang dapat kelebihan ini. Aku sedang diuji dengan ujian yang berat. Tuan-tuan, dan bila Nabi Sulaiman didatangkan arash malikatus sabak sekelip mata, ini menunjukkan Allah tundukkan masa. 3 jam, katakan Ifrit perlu masa 3 jam. Sekelip mata 3 saat kot. Betul tak? Anda berkedip mata setiap berapa saat? Macam mana 3 saat adalah 3 jam Ifrit? Dan macam mana 3 jam Ifrit adalah 2 bulan perjalanan? Siapa yang boleh menundukkan masa? Anda duduk kat satu tempat, anda duduk sehari je, tapi rupa-rupanya 300 tahun kat luar tu. 300 tahun kat luar tu. Anda duduk kat satu tempat, anda rasa macam separuh hari je. Anda tidur pagi, bangun maghrib, anda rasa sehari je. Tapi bila bersembang dengan orang kat luar tu, masa aku tidur, anak aku 6 tahun. Tapi masa aku bangun daripada tidur, anak aku dah 106 tahun. Mana anak aku Fatihah? Kenapa berubah ni jadi nenek ni, apa hal? Itu berlaku pada Uzair. Jadi masa ni makhluk. Jadi ini hint kepada Isra' Mi'raj. Tak lama lagi lepas surah ni turun. Ya Rasulullah, aku akan tundukkan masa untuk engkau. Mana boleh seseorang sampai ke Baitul Maqdis daripada Makkah kecuali perjalanan sebulan naik unta. Tapi Nabi sampai malam yang sama, Nabi ke-7 petala langit. Jadi makhluk masa ni adalah makhluk yang paling sukar untuk difahami. Tulis kitab-kitab tafsir. Macam mana masa tu Allah beri pada dia orang? Bila ditanya kepada mereka macam mana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi boleh tulis kitab, boleh menulis banyak kitab. Dia kata berkat masa. Lepas tu Syekh Salah ni orang sangat punctual. Kalau pelajar Malaysia datang lambat, dia baca surah Wal-Asri. Nak tegur. Allah bersumpah dengan makhluk namanya masa. Jadi tuan-tuan, satu lagi perkara kalau kita tengok ayat 40 yang lepas, Nabi Sulaiman dia kata Allah uji saya. Tetapi dia tak berhenti setakat tu. Dia kata siapa bersyukur, kesyukuran akan jadi kebaikan dia. Allah tak perlukan kesyukuran kamu. Dan kalau sesiapa kufur, Tuhanku Ghani dan Karim. Tuhanku tidak memerlukan sesiapa. Dia tengah buat apa ni? Kenapa dia kena macam mengajar? Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara. Dia tengah menghadap siapa ni? Jin. Dan jin moyang dia siapa? Iblis. Dan track record zuriat iblis ni
teruk-teruk belaka. Yang beriman berapa orang dia pun. Jadi firasat Nabi Sulaiman, depa buat hal bila dia wafat. Syaitan akan kembali bermaharajalela lepas dia wafat. Dan terbukti dalam surah Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Depa buat hal. Mereka kembali bermaharajalela. Yes, kita bebas dari Sulaiman, the Lord of the Ring. Dah bebas. Sebab cincin dia sangat berbahaya untuk kita. Lalu mana ajar dia orang? Ifrit ni. Ifrit tidak perlu diajar, tapi kita tahu anak-anak murid dia. Siapa bersyukur, kebaikan kesyukuran untuk dia. Tapi siapa kafir yang follow iblis, innahu kana minal kafirin, Allah tidak terjejas dengan kekufuran makhluknya. So tengok ya, saya nak tunjuk kepada anda pemimpin yang bijak mendidik staf di bawah. Mengambil kesempatan untuk memasukkan unsur-unsur tarbiyah kepada kaki tangannya di segenap kesempatan yang dia ada. Subhanallah. Okey. Kemudian kita kena ingat ya, cerita ni kita nampak macam cerita sejarah. Tapi nasihat saya ataupun ini tips daripada saya, baca cerita tu sampai habis. Biasanya Allah akan tunjukkan cerita tu adalah cerita yang bukan sejarah, bahkan cerita yang mempunyai unsur-unsur universal. Adalah contoh Allah akan sebut nama dia di hujung cerita. Maknanya apa? Bila Nabi Sulaiman kata Tuhanku Ghani, Tuhan yang sama masih Ghani walaupun Nabi Sulaiman sudah wafat. Ini nak faham, ini bukan cerita sejarah. Ini juga ayat-ayat akan mengajar anda siapa Allah. Ghani maknanya bukan kaya, walaupun ramai faham Ghani ni kaya. Ghani sebenarnya saya tak perlukan kamu. Saya tidak memerlukan sesiapa. Tuan-tuan perlukan suami ke tidak? Perlu, Ustaz. Tuan-tuan perlukan kuliah Zuhur ke tidak? Tuan-tuan perlukan pendapatan ke tidak? Jadi yang tidak perlukan makhluk hanya Allah. Lalu di sini Nabi Sulaiman nak bagi tahu, saya perlukan Malikatus Saba kerana beliau kalau masuk Islam, seluruh rakyat jelata akan masuk Islam. I need to do the best for her. Dia nak datang, we need to do something. Saya memerlukan beliau sebagai asbab rakyatnya mendapat hidayah. Nabi Sulaiman makhluk. Dia nak berdakwah sebab dia perlukan pahala yang berpanjangan. Dia perlukan syurga sebagai ganjaran. Allah tak perlukan syurga. Allah tak perlukan pahala. Kita berdakwah kerana siapa? Belajar daripada Nabi Sulaiman. Kita perlukan dakwah, bukan dakwah perlukan kita. Allah tak perlukan kita. Kita perlukan Allah. Jadi, betulkan balik mindset kita. Saya berdakwah sebab saya mati bila-bila. So I need to do the best untuk supaya ada benda saya bawa ke lubang kubur. Dan Karim, Allah sangat pemurah. Walaupun dia kafir, Allah berikan kepadanya kelebihan. Sabar. Allah beri kelebihan. So biasanya anda akan faham apa sebenar cerita yang nak disampaikan bila anda faham maksud nama Allah tersebut. Ghani, Allah tak perlukan dakwah anda. Allah boleh menangkan Islam tanpa anda. Tapi yang perlukan kepada dakwah adalah saya. Saya nakkan pahala dengan datang kuliah Zuhur ini. Dan Allah Karim, walaupun seseorang itu tidak mendengar dakwah kita, tapi Allah Maha Karim. Dia akan berikan nikmat kepada dia dengan harapan dia bertaubat satu hari nanti. Ya, khususnya bila Allah tarik nikmat yang pernah dikurniakan. Malikatus Saba dia ada aras, sekarang arasnya hilang. Sepatutnya dia berfikir sekejap, apa punca saya punya keperluan ditiadakan. Benda yang paling saya bangga-banggakan tiba-tiba tiada. So bila hilang satu nikmat, seharusnya seseorang beringat. Subhanallah. Okey. Sekarang inilah babak yang penting. So bila Malikatus Saba dalam perjalanan, Nabi Sulaiman memberikan arahan, soalan. Arahan ini adalah berbunyi, qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Nabi Sulaiman berkata, kalian tolong ubah arasnya yang telah sampai. Arahan ini kepada siapa? Agak-agak lah.
Cuba agak. Siapa yang kecil hati bila pendapatnya tidak diterima? Nabi Sulaiman pandai ambil hati, tuan-tuan. Walaupun nampaknya Arash itu telah sampai menunjukkan kemenangan bangsa manusia, doa kami mustajab, okey? Tapi jangan kecil hati, Ifrit. Nah, aku percaya pada kepakaran kau dalam hal ini. Do something pada Arash tersebut. Do something. Ubah. Okey, soalan saya, kenapa perlu ubah Arash tu? Ada masalah tu kalau Arash tu tak berubah? Just memang biar Malikatus Sabak ni terkejut, tercengang. Bila melihat, lagu mana ada Arash aku sini, weh? Jahatnya set ni. Curi. Tak, kenapa kena ubah? Quran ni bila kita baca, dia kena fikir. Fikir. Okey. Nabi Sulaiman pertama sekali dia mengarahkan jin. Ini pun wallahualam, boleh jadi manusia kan, tetapi ini dia panggil tadabbur lah. Berdasarkan ayat sebelumnya dia kata dengan ifrit. So kita memahaminya mungkin ia adalah arahan kepada bangsa jin. Sebab Arash tu mungkin berada di kedudukan yang tinggi. Sebab dihormati. Lalu yang boleh untuk berada di atas dengan pantas adalah bangsa jin. Lalu pertama sekali Nabi Sulaiman nak ajar apa itu kufur. Iaitulah kamu jin do something pada kubah ni atau pada Arash ni. Boleh jadi sebab kita tak jelas apa maksud ubah. Antara yang disebut oleh ahli tafsir adalah simbol-simbol syirik ditutup. Mungkin dengan something. Tapi yang lain tidak diusik. Saya merasakan 90% tidak diusik. Tapi 10% yang ada unsur-unsur penyembahan matahari diusik tetapi ditutup. Tahukah anda makna kafir? Kafir artinya tutup. Nabi Sulaiman tengah didik jin dan nanti Malikatus Sabak. Apa makna kafir? Benda tu gilang, gemilang, cantik tapi ditutup. Allah anugerahkan kepada manusia ni akal, satu benda yang hebat. Allah anugerahkan kepada manusia fitrah yang suci. Maknanya kalau kamu tengok kejadian alam ini, for sure kamu akan kata ia dikawal oleh satu kuasa yang tidak pernah ditentang oleh mana-mana kuasa. Zaman berzaman tiada yang boleh mencabar matahari terbit daripada timur. Tak ada yang boleh mencabar bayi mesti 9 bulan baru normal. Tak ada yang boleh cabar peraturan Allah bagi normal dia kepala turun bawah. Kenapa banyak bayi sangat ustaz ni? Sebab isteri bila-bila masa je. Isteri saya bila-bila masa anak ketiga. Siapa yang bagi arahan kepada budak tu kepala turun bawah? Dan kau jangan menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Kenapa peraturan itu kelihatan universal? Walaupun non-Muslim, tak adalah bayi dia tiba-tiba duduk ke atas ke ataupun still bayi itu menerima arahan daripada alam gaib untuk tunduk ke bawah. Kenapa peraturan ini tidak dicabar? Anda mungkin tak puas hati kenapa orang kafir wajah mereka lebih cantik. Kenapa Allah tak hitamkan dia orang? Itu peraturan Tuhan. Walaupun dia kafir, Allah beri dia cantik. Tak apalah. Jadi, apa yang kita nak belajar adalah kafir adalah anda mengaku Tuhan tu ada. Anda tak boleh nak deny Tuhan tu ada. Tapi anda tutup juga. Tak nak tunjuk di mulut la ilaha illallah. Tak nak zahir di mulut, tutup. Jadi perbuatan jin sekarang adalah menutup. Nabi Sulaiman ajar kafir ni adalah benda tu cantik, kenapa kau tutup? Ini salah satu tadabbur. Jadi selain daripada tujuan untuk mengajar arti kafir, bukan hanya kepada jin tetapi bakal yang datang sebentar lagi sebab mereka pun kafir. Tetapi Nabi Sulaiman sendiri sebut, Allah sendiri rakam nanzur. Kita akan selidik tengok. Atahtadi am takuna minal ladina la yahtadu. Nabi Sulaiman ni the man with objective. Apa jua arahan ada rasionalnya, apa jua perintah ada tujuannya. Always dia akan beritahu big picture daripada arahan ni. Saya nak kamu ubah sebab saya ada objektif. Kita tengok sama-sama.
adakah dia mendapat petunjuk ataupun dia tergolong daripada orang-orang yang tidak mendapat petunjuk? Agak-agaknya apa perasaan dia? Dalam hati dia kata, ini arash aku ni. Dia mungkin masih ragu, tetapi dalam hati dia macam aku punya. Macam kereta tuan-tuan kena curi, katakan. Tiba-tiba jumpa di sebelah tol mana-mana. Diubah warna merah. Asal kereta anda warna biru, katakan. Tapi insting hati anda, macam kereta aku. Kan? Macam arash aku. Tetapi ada perubahan. Apa perasaan anda? Benda milik anda, tetapi telah diadaptasikan, diubah. Sini benanya mungkin diubah. Allah nak ajar Malikatus Sabak seharusnya berfikir, apa agaknya perasaan Tuhan yang memberikan sesuatu kepada hambanya dan pemberian itu adalah sangat berharga, tiba-tiba hamba itu ubah fungsi pemberian tersebut. Contoh, tuan yang baik berikan hadiah kod kepada staf. Tiba-tiba staf berkenaan menukar fungsi kod tersebut sebagai kain buruk. Tak kecil hati Tuhan ni. Tuan, kecil hati tak? Kecil hati. Tetapi surat Nabi Sulaiman mula dengan apa? Bismillahirrahman. Tak apalah kau nak tukar nikmat aku bagi. Aku beri kepada kamu nikmat akal. Aku beri kepada kamu nikmat fitrah. Tapi sampai hati kamu tutup, tak apalah, tak apa. Ar-Rahman, dia akan berikan nikmat walaupun kamu tutup. Mudah-mudahan satu hari nanti kamu bertaubat. Jadi banyak objektif sebenarnya tuan-tuan kalau kita tadabbur. Okey? Am takuna minal ladina la yahtadun. Tuan-tuan ceramah, katakan 3 hari 2 malam. Tiba-tiba pelajar sekolah itu berkata, kami tak nak dengar hari ketiga. Kami benci ustaz. Anda akan kata apa? Kafir. Boleh jadi. Tapi Nabi Sulaiman, dia belum dapat petunjuk. Beza tak anda kata kafir dengan anda kata belum dapat petunjuk? Mana yang anda rasa lebih lunak? Itu Nabi Sulaiman. Dia tak kata atahtadi am takuna minal kafirin. Dah. Dia melihat ada potensi. Kelemahan-kelemahan saya bukan masalah dia. So saya kena baiki pendekatan. Ini Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian falamma ja'at, akhirnya mereka sampai. Falamma, masih ingat? Dia ada beza dengan fa. Fa dia berlaku dengan pantas, itu arash. Tetapi depa falamma, mereka mengambil masa yang lama. Qila dikatakan, bukan qala. Qila maknanya dikatakan, makna bukan Nabi Sulaiman yang kata. Yang kata adalah pegawai Nabi Sulaiman. Lihat ni macam mana Nabi Sulaiman train dia punya staff. Dia macam jawatan kuasa sambutan. Okay, bila depa sampai, dan saya tak rasa Nabi Sulaiman train. Saya meyakini kesemua staf Nabi Sulaiman seperti Hud. Dia pandai ambil inisiatif. Kita diajar oleh majikan kita, kita diajar oleh tuanku kita untuk dakwah is full time. Bukan dakwah hanya part time. Kita kena ambil kesempatan untuk menyampaikan Islam pada setiap masa yang kita ada peluang. Lalu bila mereka sampai, seorang pegawai berkata, sambil menunjukkan arah jarinya ke arah arash, Malikatus Sabak, dia berkata, ahakadha arshuk, lebih kurang begini ke arashmu? Ada beza tak kalau soalan dia begini? Arashmu kah? Ada beza? Okey. Kalau saya kata arash kamu ke? Jawapannya ya atau tidak? Betul tak? Tetapi Seri macam arash Puan Seri ke? Soalan tu pun bijak untuk menyebabkan dia meneliti dan tidak terus ada sebarang prejudgment. Dan bila Puan Seri macam arash anda ke, ini menunjukkan kedudukan arash itu telah sama level
dengan segala properties Nabi Sulaiman yang hebat. Sehingga tiada lagi kelebihan kepada aras tersebut kerana telah disamatarafkan dengan aras-aras lain mungkin, atau properties daripada emas, perak mungkin. Lalu di mana kebanggaan aku kepada aras aku? Malikatus Sabah. Sebab pegawai kata macam lebih kurang aras tuanku ke, puan seri ke? Maknanya apa? We can duplicate it. It's very easy for us to make copy for it. Terlalu mudah untuk kami buat salinan apa yang anda duk bangga-bangga tu. Kami boleh buat dengan mudah je sebenarnya. Jadi apa yang kamu usahakan dengan begitu hebat, bagi kami ia mudah. Lalu jawapan Malikatus Sabah pun bijak, soalan pun bijak, jawapan pun bijak. Bila pegawai tanya macam aras puan ke, jawapannya adalah macam aras saya. Ini adalah jawapan yang bijak kerana kalau dia kata aras saya, kelihatan dia sedang menuduh kerajaan Islam mencuri, mengambil tanpa hak. Dan kalau dia jawab, bukan aras saya, bukan. Ini bermakna permaisuri ini bebal. Aras kau duduk setiap hari, setiap saat duk goyang kaki atas tu, macam mana aras dia boleh lupa? Sis, macam mana boleh lupa? Jadi dia punya jawapan adalah jawapan yang very diplomatic. Aku tak nak tuduh kerajaan Nabi Sulaiman apa-apa, dan aku tak akan tunjuk aku ni bodoh. So jawapan dia pendek je, ka'annahu. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ini adalah jawapan daripada Malikatus Sabah. Itu pendapat yang pertama, iaitulah bila dia kata macam aras saya, tiba-tiba pegawai Malikatus Sabah, menteri Malikatus Sabah berkata, utinal ilma min qabliha. Kami sebenarnya sudah diberitahu tentang ilmu, kelebihan, teknologi Nabi Sulaiman sebelum beliau. Di situ Malikatus Sabah. Maknanya apa? Menteri-menteri ini berkata, tuan-tuan tak perlu bawa aras tu datang sini. Kami sebenarnya datang memang untuk surrender kepada Nabi Sulaiman. Tak payahlah buat benda-benda macam ni. Itu harta kita orang. Kami faham memang korang boleh tembusi komander kita orang. Kami memang faham Sulaiman bukan orang biasa. Kami tak naklah buat benda macam ni. Kami dah tahu Sulaiman ini memang Nabi. Kami memang datang untuk menyerah diri sebagai zimmi. Belum lagi sebagai Muslim. Kami nak serah diri. Kami tak perlukan lagi kepelikan lain. Sebab kalau anda masih ingat, pertama sekali dia tolak hadiah. Kedua, utusan-utusan Palestin tu balik. Dan anda tahu, masih ingat, mereka menyebut apa yang Balqis sebut. Macam mana Nabi Sulaiman ada SB yang boleh masuk dalam mesyuarat dan minit mesyuarat perkataan azillah, masih ingat? Macam mana perkataan azillah yang keluar daripada mulut Malikatus Sabah, itu yang sama diucapkan Nabi Sulaiman kepada beliau. Mana tak kecut perut Malikatus Sabah? Di mana Nabi Sulaiman menggunakan ayat dia, di mana ayat itu adalah ayat dia ketika gerun dalam mesyuarat kepada Nabi Sulaiman. Dia penetrate meeting kita. Jadi kami dah lama surrender. Dah tak perlulah lagi buat benda-benda macam ni. Kami dah tunduk dah. Seolah-olah ucapan itu dibuat dengan air mata. Cukuplah. Kami dah surrender dah. Jangan apa-apakan kami. Wa kunna muslimin. Muslimin di sini adalah muslimin yang pertama. Kami memang nak surrender. Jangan apa-apakan kami. Tetapi inilah ayat Quran, tuan-tuan. Dia boleh dilihat dari multi perspektif. Karena Allah tak sebut siapa yang berkata. Jadi ulama juga menyebut ini adalah ucapan kaki tangan Nabi Sulaiman
Ketika Malikatus Sabak tengah meneliti dan mengesahkan yang ini memang arasnya, lalu pegawai-pegawai ini berkata, Puan Seri, kami memang diberikan Allah ilmu untuk melakukan apa sahaja dengan pantas ataupun mengubah sesuatu dengan pantas, termasuk mengambil apa yang tuan simpan dengan sangat rahsia, begitu semeseknya. Tahu semesek? Orang Kelantan. Betapa semeseknya, mudahnya kami nak ambil kerana kami orang Islam. Kami orang Islam. Ini dakwah bil hal. Kerana kami orang Islam, Allah beri kepada kami kelebihan ini. Jadi tuan-tuan, Islam ini dilihat gah kerana teknologi yang Allah beri bila kita patuh pada Alkitab. Sebab tu tak sedikit ya non-Muslim yang masuk Islam bila pergi ke Turki. Bukan kerana dengar ceramah kuliah, tapi kerana pelik bagaimana pada tahun 1400 boleh terbina Jami' Fatih, ya, Maqam Mehmet, and then Jami' Fatih. Yang mana zaman di Eropah blackout, tak ada cara nak wujudkan lampu. Tak tahu macam mana nak buat lampu. Macam mana nak mandi. Eropah tercari-cari, tetapi di Jami' Fatih adanya lampu, dan ada lampu cara nak mengelakkan daripada ia diganggu oleh serangga. Ada hammam, tempat mandi, ada mustashfa, ada klinik. Klinik rawat pesakit, sedangkan Eropah orang yang kena histeria akan dibakar hidup-hidup. Mereka tak ada cara nak rawat orang yang histeria. Subhanallah. Jadi dakwah dengan teknologi ini tidak boleh diremehkan. Tetapi kekal Malikatus Sabak pada waktu ini belum lagi syahadah. Belum lagi syahadah. Dia belum sampai ke peringkat yang dia mungkin dah 70% muslimin yang kedua, yakin, tenang, tetapi dia nak 100%. Ini antara karakter Malikatus Sabak. Ini kualiti wanita dalam surah An-Naml. Sebab kejap lagi surah Al-Qasas penuh dengan cerita wanita yang dikualiti. Kalau anda baca surah Al-Qasas, Asiyah dalam surah Al-Qasas, anak ibu Musa, anak perempuan dia, ibu Musa, cerita wanita yang berkualiti. Seolah-olah cerita ini mukadimah kepada surah selepasnya. Surah Al-Qasas penuh dengan cerita wanita yang dikualiti. Wanita-wanita di belakang Nabi Allah Musa AS. Dan ini introduction dia. Jadi dia punya sifatnya adalah dia takkan tunjukkan dia punya pendirian selagi dia tak puas hati. So dia mencari bukti. Lalu akhirnya bila menteri-menteri ini kata, kami memang datang nak surrender, Allah Ta'ala menyebut mengenai Malikatus Sabak pada waktu itu, bahawasanya apa sebab dia belum lagi asyhadu an la ilaha illallah, sedangkan dia telah melihat arasnya telah berjaya diambil. Ini adalah mukjizat, tapi dia belum masuk Islam. Allah sendiri sebut, subhanallah, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Yang menghalang dia daripada syahadah adalah tradisi menyembah matahari. Masih lagi ada sedikit. Maksudnya apa? Innaha kanat min qaumin kafirin. Dia nak masuk Islam, tetapi dalam fikiran dia, apa kata ayah mak aku nanti? Apa kata rakyat aku nanti? Apa kata sejarah kekufuran di kerajaan Sabah? Apa kata rakyat nanti? So dia masih lagi terfikir-fikir apa orang kata. Maka Allah Ta'ala dia mengajar pendakwa, kenapa dia masih lagi tak angguk kepala pada tazkirah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Allah nak kita sangka baik, dia ada faktor background. Sabar, jangan judge dia lagi. Dia punya background dia 30 tahun, 40 tahun duduk dalam kekufuran. Kanat maknanya dia punya akar syirik tu kuat. Anda tak boleh gugat dengan mudah. So it takes time. Lepas tu Nabi Sulaiman bijak, kejap lagi dia buat plan B. Oh, Arash gagal untuk mengislamkan beliau. It's okay. La ikraha fid din. Kita tak akan paksa dia. Kita guna strategi kedua, plan B. Plan B nya adalah, ada masa lagi ke? Tak apa ke tuan-tuan, 5 minit lagi? Okey, biasa ada soalan kan 5 minit terakhir. So tuan-tuan ada soalan sangat ni. Saya buka soalan sekarang je. Dan memang ada soalan masih tertangguh pun lagi. Tak ada? Okey. Ayat ni panjang sikit dan saya sambil masa 5 minit je. Qila laha dukhulis sarah.
dikatakan kepadanya oleh pegawai. Ulama kadang-kadang bijak juga. Qila maknanya pegawai dia. Qala maknanya Nabi Sulaiman. Sebab qila mungkin translator. Boleh jadi Sabak dan Palestin bahasa berbeza. Wallahu a'lam. Jadi dikatakan kepada permaisuri, silakan masuk ke dalam sarah. Ini ayat paling ramai orang mengambil cerita Israiliyat. Ya, silakan masuk. Sarah ni tuan-tuan adalah istana yang tinggi. Istana yang mungkin bertingkat-tingkat. Dan inilah tempat bersemayam Nabi Sulaiman. Masuk ke dalam, silakan Puan Seri. Seolah-olah duduk kat luar tu panas. Matahari itu panas. Kenapa nak duduk dalam panas? Mereka sembah apa sebelum ni? Panas, Puan Seri. Masuk dalam. Dalam sejuk. Ada aircon. Ada air. Air mengalir di bawah kaki anda. Ini kat mana ni? Syurga. Masuk. Falamma makna dia mengambil masa. Sudah. Tadi tinggi, sarah tinggi. Fuyo. Tahu Nabi Sulaiman tu mungkin tinggi. Ini Baitul Maqdis dulu, tuan-tuan. Sekarang dah tak ada, dah hancur lebu. Dulu tinggi. Wallahu alam tinggi mana? Sarah. Tiba-tiba bila masuk daripada pintu masuk, falamma ra'athu hasibathu lujjah. Bila dia masuk, dia melihat lantai. Tadi atas, sekarang bawah. Berapa ramai manusia bongkak sombong, tidak tunduk kepada Allah. Sulaiman nak mengajar ketundukan kepada Allah yang mencipta matahari yang kalian sembah. Nah, dia menyangka lujah. Lujah ni maknanya ombak, air yang berombak. Dan air yang diaras dalam, deeper sea. Maknanya ada ikan tu. It's aquarium there. Ikan. Okey. Lepas tu Allah kata wa kashafat an saqaiha. Lalu dia pun mengangkat kain pada betisnya. Adakah kita menyangka cerita ni sia-sia? Allah Ta'ala nak tunjukkan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman nak tengok betis dia. Ma'adallah. Tiada babak sia-sia dalam Quran. Okey, anda akan angkat seluar bila berada di pantai. Memang anda akan angkat seluar, takut basah. So bila malaikat sabak angkat kain, memang dia tak nampak apa-apa kecuali air. Memang air. Dan Nabi Sulaiman seperti nak bawa dia masuk ke dalam kolam. Yang tu dia takut basah. Dan satu lagi perkara, kenapa dia kena angkat kain? Kain ni mahal. Beli di mana? Di Ostia Bangi. Ada macam-macam kedai di pejabat saya Tadabur Center tu. Kain ni mahal. Tak boleh. Hidup materialistik, tuan-tuan. Mana boleh sentuh sikit pun. Nanti basah. Mana boleh basah. Saya bukan bawa swimming punya suit pun. Jadi Allah nak tundukkan makhluk yang begitu lama hidup mementingkan imej, penampilan, mahal pakaian dengan hanya air. Wa kashafat an saqaiha. Qala, Nabi Sulaiman berkata, inna, puan, tak perlu buat begitu. Okey? Menteri-menteri lain. Balik kata, kenapa? Apa salah saya? Ini air. Puan, ini zoom menutup aurat, okey? Katakan begitu. Tak payah. Puan, sebenarnya puan tengah pijak sarah. Salah satu daripada menaan saya adalah lantai ini, sarah. Mumarrad, yang dilembutkan, yang dihasilkan, yang dicipta, yang diulik, yang mana ia datang daripada kaca. Maknanya puan takkan kena air kerana ada kaca, dan puan memang tak akan nampak kaca tu. Tuan-tuan, Sabak bangga gila ada arash dan ada istana, tapi bangga dengan simen, pasir, batu, kayu. Mereka tak pernah nampak kaca. Dan anda Google sejarah kaca. Bagaimana kaca ni dihasilkan. Dan ini bukan sebarangan kaca. Tuan-tuan boleh beza kaca yang mana anda tak payah singsingkan kain. Tapi memang ada nampak, anda kalau pergi Maghribi,
ada satu masjid di satu lokasi itu memang atas air. Anda tak payah kalut nak sinsir sebab memang kaca, boleh nampak kaca-kaca dengan seperti ada kaca kan, kita boleh ada kantar dia menyebabkan kita boleh tahulah ini kaca. Tapi yang ni tak nampak kaca tu. Very look sini. Lalu dia kata, macam mana Sulaiman boleh buat semua ni? Aku bangga gila dengan apa yang aku ada selama ni. Orang Islam jauh mengatasi aku. Dia surrender. Batu kali ini dia syahadah pada Allah. Dia mulakan dengan Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Tuhan, aku zalim pada diri aku selama ni. Ya, aku zalim pada diri aku selama ni. Dan aku dengan ini masuk Islam bersama Sulaiman. Dia tak kata menyerah kepada Nabi Sulaiman. Tugas surrender dah selesai. Muslimin definisi pertama sudah. Tapi Muslimin pada definisi kedua adalah damai jiwa, tenang rasa, menyerah diri sepenuh hati kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya, Sulaiman, kau dengan aku, follow Allah. Dia tidak membesarkan Sulaiman, dia membesarkan Allah. Allah jatuhkan hidayah kepada Malaikatus Saba. Dan satu benda yang paling indah, dia tak masuk Islam dengan mukjizat, dia masuk Islam dengan binaan manusia. Ini satu pengajaran indah. Seolah-olah ayat ni nak kata, akhir zaman kau tak ada mukjizat, rasul dah tak ada. Tapi jangan putus asa, kau boleh dakwah orang Islam dengan kehebatan teknologi dan kepakaran kamu dalam sesuatu bidang. Tunjukkan kamu orang yang paling expert dalam bidang tersebut dan bukan non-Muslim. Dengan cara ini, dengan akhlak ini, orang boleh tertarik kepada Islam. Ini antara indahnya. Dan sedar tak sedar, daripada kuliah pertama saya di surau sampailah kuliah terakhir pada hari ini, bukan terakhir saya lah, kuliah terakhir Nabi Sulaiman dalam surah Semut, dia hanya mentafsirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kuliah siri pertama saya huraikan doa Alhamdulillah mantiqat tayr. Dah sampai sekarang, so habis dah cerita Nabi Sulaiman, dia hanya menghuraikan Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku tak nak aku seorang saja faham ayat ni, aku nak pastikan non-Muslim dan orang-orang Islam yang ada masalah dapat juga memahami ayat ini. So it is a matter of dakwah. Dakwah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.